A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 69. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 66, 67 dan 68. Ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pengajaran pertama, antara perbuatan yang tercela, ialah berhujah atau berdebat tanpa ilmu. Yang kedua, Islam membenarkan berhujah atau berdebat sekiranya berilmu, sekiranya berasaskan kepada ilmu, dan tujuannya ialah untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Yang ketiga, ilmu Allah meliputi yang lepas, yang sedang berlaku, dan yang akan datang. Okey, ayat seterusnya
Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pengajarannya, pertama, Allah membersihkan Ibrahim alaihissalam. Allah membersihkan Ibrahim alaihissalam daripada dakwaan orang Yahudi dan Nasara bahawa Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, semua dakwaan manusia Assalamualaikum warahmatullahi. Semua dakwaan manusia adalah dusta sehingga dibuktikan dengan kebenaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat hanifan, iaitu tidak pernah condong kepada kesesatan, musliman, sentiasa berserah diri kepada Allah, dan sentiasa mengelak daripada perbuatan syirik kepada Allah. Sehingga baginda sanggup dicampak di dalam api hanya untuk mempertahankan akidah yang benar. Yang ketiga, yang keempat, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman agar sentiasa berdoa kepada Allah supaya sentiasa menjadi orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim
untuk dirinya dan zuriatnya. Apa doa Nabi Ibrahim yang diminta supaya jadikan dirinya dan zuriatnya umat yang sentiasa berserah diri? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Tuhan, jadikan aku berdua, iaitu aku dan Ismail, muslimaini, orang yang sentiasa berserah diri. Dan Nabi Ibrahim tidak pentingkan diri dan keluarganya, tapi juga berdoa untuk zuriat yang datang selepasnya. Jadikan juga zuriat selepas aku ummatan muslimatan laka, satu umat yang muslimah, yang sentiasa juga berserah diri kepada engkau. Sebenarnya umat muslimah tu kita antara zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, ayat yang ke-68. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. Pengajarannya, pertama, orang yang paling layak dan berhak mendakwa beriman kepada Allah ialah pengikut kepada setiap para nabi. Yang kedua, kebenaran orang yang beriman bukan kerana dakwaan, tetapi kerana ikutannya kepada syariat Nabi mereka. Yang ketiga, orang Yahudi dan Nasrani berdusta dalam dakwaan mereka bahawa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana mereka sebenarnya tidak pernah mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, yang keempat, kemuliaan orang-orang beriman iaitu Allah menjadi pelindungnya. Allah menjadi pelindungnya. Dan sesiapa yang dilindungi oleh Allah,
maka orang itu tidak akan rasa takut dan sedih. Yang kelima, semakin beriman seseorang itu, semakin dia dilindungi oleh Allah. Dan sebaliknya, semakin kurang iman seseorang, semakin kurang dia mendapat perlindungan daripada Allah. Okey, dah. Sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni masih berkaitan dengan ahli kitab. Mana kata ahli tafsir daripada ayat 1 hingga ayat 80 lebih, semua lebih kurang menceritakan tentang orang Yahudi dan Nasara. Apa sikap mereka terhadap dakwah yang dibuat oleh Nabi kita SAW. Jadi ayat malam ni Allah nak ceritakan bagaimana kesungguhan dan usaha ahli kitab, khususnya orang Yahudi, untuk merosakkan akidah umat Islam dan mengeluarkan mereka daripada Islam. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waddat. Apa makna waddat? Daripada perkataan al-wud. Al-wuddu makna al-hubbu. Cinta, suka, ingin. Jadi waddat ni kalau nak terjemah Arab ialah ahabbat. Sangat suka. Sangat suka. Bahkan al-wuddu ni al-hubbu syadid. Suka yang bersangatan. Apa suka yang bersangatan bagi orang Yahudi? Ataupun kegemarannya? Sangat ingin ataupun sangat suka. Ta'ifatun, sekumpulan, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Apa keinginan? Allah kata ta'ifah. Ta'ifah ni mana? Sekumpulan. Daripada perkataan ta'ifah tu ada pengajaran. Apa pengajarannya? Mana Allah nak mendidik kita, bila menghukum, kena adil. Jangan pukul rata. Walaupun orang Yahudi ni memang terkena jahat, tapi bukan semua jahat. Ada yang sebahagiannya beriman. Akhirnya beriman, seperti Abdullah bin Salam. Jadi bila kita menghukum, berlaku adil lah. Dengan kata semua pokok ni tak boleh pakai. Bila dia kata semua tak boleh pakai, secara tak langsung dia mendakwa apa? Dia seorang yang boleh pakai. Kan? Okey, ingin sekumpulan daripada ahli kitab. Lau ni dalam bahasa Arab banyak makna. Ada makna dia jikalau. Tapi lau dalam ayat ni bukan jikalau. Dia adalah an. An dipanggil an masdariyah.
Kalau an ni apa dia nak terjemah ni? Sangat ingin sekumpulan daripada ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Bila sebut ahli kitab Yahudi dan Nasara, tapi ayat ni turun di Madinah. Bila turun di Madinah, dia lebih kepada orang Yahudi. Kenapa? Sebab boleh kata di Yahudi, di Madinah yang ada ahli kitab ialah orang Yahudi. Nasrani ni biasa ada di luar Madinah. Lau ni makna bahawa yudillunakum, mereka menyesatkan kamu. Okey. Jadi Allah kata apa? Waddat. Allah guna kata waddat, iaitu menunjukkan al-hubbu asyadid, cinta yang bersangatan. Kita kalau bahasa Melayu, kalau suka sangat tu, dia panggil apa? Mabuk cinta ke? Cinta buta. Ya, kalau kita selalu buat benda tu, dia panggil apa tu? Macam hobi kan? Hobi. Kemaruk. Kemaruk ataupun hobi. Ada setengah orang hobinya apa? Memancing. Ada setengah orang hobinya banyak gunung. Ada setengah orang hobinya menyelam. Ada setengah orang hobinya melancong. Dan kalau kita tanya, apa hobi orang Yahudi? Menyesatkan orang Islam. Hebat tak? Ini makna waddat. Kegemaran, kesukaan orang Yahudi ialah bahawa mereka nak menyesatkan kamu. Boleh? Pasal apa orang Yahudi nak menyesatkan sangat orang Islam ni? Tak ada kerja lain ke? Pergilah buat kerja lain kan? Masuk pilihan raya ke, benar jadi PM ke? Kenapa nak menyesatkan sangat orang Islam ni? Dengki. Ada dalil ke? Kalau tuduhan tak betul, dapat dosa. Ada dalil tak? Yahudi ni, dia nak menyesatkan orang Islam sebabnya dengki. Yahudi ni tahu tak Islam ni adalah benar? Tahu. Mereka yakin tak Islam adalah benar? Dan mereka yakin tak mereka tu salah? Yakin? Jadi apa sebab lagi nak menyesatkan? Kalau dia tahu Islam tu benar dan mereka tu salah, kenapa nak menyesatkan? Biarlah orang Islam dengan kebenarannya. Kalau kamu tak nak, sudahlah. Jangan masuk campur. Saya nak bagi tahu cerita, disebut dalam hadis sahih. Cerita ni diriwayat oleh Safiyah binti Huyai. Siapa ni? Ummul Mukminin, isteri kepada Rasulullah. Dia bangsa apa? Bangsa Yahudi. Jadi boleh tak kahwin dengan orang Yahudi? Boleh? Kenapa tak kahwin? Ini Safiyah adalah orang Yahudi dan dia adalah isteri Rasulullah SAW. Bapaknya adalah antara pembesar Yahudi, Huyai bin Akhtab. Antara pembesar Yahudi. Safiyah menceritakan, dia kata masa dia kanak-kanak ataupun remaja, bapa dia Huyai bin Akhtab dengan seorang pakcik dia nama Abu Yasir selalu suka sangat main dengan dia. Manakala bapa dia keluar dan balik, pertama dia akan cari siapa? Safiyah. Peluk, cium apa semua kan. Tapi pada satu hari tu dia kata, bapa aku dengan pakcik aku keluar pergi jumpa Rasulullah daripada pagi sampai petang. Lepas tu dia balik petang tu dalam keadaan muka koyak, dalam keadaan putus asa, kecewa, muka berkerut. Jadi Safiyah kata, kenapa ni?
Kemudian bila masuk rumah, bapa dia tak datang kat dia. Bila dia datang nak peluk bapa dia tak hirau. Jadi satu keadaan yang lain daripada yang lain. Lepas tu dia dengar pakcik dia bertanya bapa dia. Okey, macam mana? Yang kita pergi tengok Muhammad tadi, macam mana? Apa kata Huyai bin Akhtab? Huwa. Dia adalah dia. Apa maksud tu? Dia adalah Nabi, sama sebagaimana diceritakan oleh dalam kitab Taurat. Sebab Huyai ni antara orang yang berilmu. Kemudian dia kata, pakcik dia pun tanya lagi bapa dia, Huyai, adakah dia tu adalah Rasulullah? Wallahi, demi Allah dia adalah Rasulullah. Okey, pakcik dia tanya lagi, Huyai bin Akhtab, habis tu macam mana? Kalau dia adalah benar Rasulullah, macam mana sikap kita? Apa jawab Huyai? Ada watan ma huyitu, iaitu aku akan teruskan permusuhan selagi nyawa ada dalam badan aku. Dia bersumpah Muhammad benar, tapi dia juga bersumpah akan bermusuh. Sebab apa tu? Buka surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda ni daripada perkataan ni, ini untuk muannas, ini untuk muzakkar. Wadda kasirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Okey. Tengok apa yang Allah cerita tentang ahli kitab. Allah kata apa? Wadda, sama dengan waddat, iaitu sangat ingin, sangat suka, kasirun, bukan semua, kebanyakan daripada ahli kitab, khususnya orang Yahudi. Apa yang sangat mereka suka? Lau yaruddunakum, bahawa yaruddu apa dah? Reda yaruddu murtad, iaitu bahawa mereka nak memurtadkan kamu. Bila ni? Min ba'di imanikum, setelah kamu betul-betul beriman. Mana syarat murtad apa dia? Mesti beriman dulu. Saya nak murtad tu, buat-buat tu yang tak solat tu, tak payahlah. Jadi nak murtad mesti beriman. Mereka ingin sekali mengembalikan kamu selepas iman kamu menjadi apa? Kufara, menjadi kafir. Pasal apa? Allah sebut sebab hasadan, kerana dengki. Inilah penyakit ni. Hasadan. Dengki pula. Dari mana ni dengki? Min indi anfusihim. Daripada, kenapa Allah sebut dengki daripada diri mereka? Maksudnya, kalau dengki tu daripada, katalah dibenarkan oleh agama, tak salah. Ada tak dengki yang dibenarkan oleh agama? Ada contoh? Nabi kata la hasada illa fisnataini. Tidak boleh dengki kecuali dua perkara aja. Nak dengki dua perkara halal. Tapi tak dengki-dengki pula. Apa dah? Orang yang selalu baca Quran siang dan malam, kan? Mengajar, dengkilah jadi macam mereka. Yang kedua, orang yang banyak harta dan dia infak siang dan malam. Bukan infak bulan Ramadan je. Yang infak bulan Ramadan tu tak payah dengki lah. Ini infak siang dan malam. Ini boleh dengki. Jadi Allah kata hasadan min indi anfusihim. Dengki tu betul-betul daripada hati mereka.
Dan mereka dengki pula lagi parah apa dia? Min ba'dima, dari selepas tabayyan. Apa makna tabayyan? Jelas kepada mereka kebenaran. Makna kalau mereka dengki dalam keadaan kebenaran tak jelas, mungkin dimaafkan. Kan? Jadi inilah kerja orang Yahudi. Okey. Dan sekarang orang Yahudi ni, ayat ni turun masa zaman Nabi kita SAW, kan? Adakah kerja Yahudi nak menyesatkan orang beriman ni hanya di zaman Nabi sahaja ataupun sepanjang zaman? Sepanjang zaman, kan? Dulu, kini dan selama-lamanya. Okey, kita pula apa sikap kita? Dengan sikap orang Yahudi yang sentiasa bermusuh dan sentiasa nak menyesatkan seramai mungkin umat Islam di mana-mana dan bila-bila sahaja, apa pula sikap kita pada orang ahli kitab macam ni? Sentiasa? Betul tak kita sentiasa berdakwah? Tidak. Yang kita baca ayat semalam, Nabi dan sahabat, walaupun Yahudi ni jahat, khianat, selalu melanggar perjanjian dan sentiasa merancang untuk bukan menyekat dakwah Islam sahaja, tapi nak bunuh Nabi. Tapi Islam menganjurkan supaya sentiasa berdakwah, termasuk ketika dalam peperangan, kan? Tengah-tengah nak berperang ni, Nabi sempat pesan kepada siapa? Nabi pesan kepada siapa? Ali bin Abi Talib. Dalam peperangan apa? Badar ke, Uhud ke, Tabuk? Khaybar, kan? Bagus malam, kan? Kalau yang semalam lupa, yang minggu lepas dimaafkan. Jadi Nabi kata apa Sayyidina Ali? Apa dah? Unfus ala rislika hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ilal Islam. Nabi bagi bendera pada Sayyidina Ali untuk berperang dengan orang Yahudi dalam peperangan Khaybar. Tapi masa nak berperang tu, Nabi sempat pesan, kamu pergi menghadap musuh ini, betul-betul dekat tu, jangan buka pedang lagi, ajak mereka pada Islam. Bila betul-betul berdepan dengan musuh yang nak memerangi kamu. Saat itu pun Nabi masih suruh kita berdakwah. Jadi begitu jauh kedudukan kita dengan para sahabat. Kita masa peperangan tak berdakwah, masa aman damai pun tak berdakwah. Okey, Allah kata sangat ingin sekumpulan daripada ahli kitab bahawa mereka nak menyesatkan kamu. Kemudian Allah kata apa? Bila kita dengar ni, rasa apa ni? Orang Yahudi sentiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Apa perasaan kita? Balik ni tidur terus ke ataupun berfikir dulu? Macam biasalah, macam biasa. Bangun pagi pun besok macam biasa. Malam besok datang lagi kelas . Okey. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan illa, kecuali anfusahum, diri-diri mereka. Apa maksud ni? Yang ni Allah kata mereka sentiasa berusaha menyesatkan kamu, memurtadkan kamu. Kemudian Allah kata apa? Sebenarnya mereka tidak pernah berusaha untuk menyesatkan, melainkan mereka sentiasa menyesatkan diri mereka sendiri. Apa maksud? Mereka tak tahu? Dah tahu. Okey, macam mana boleh menyesatkan diri? Mereka dah sesat tak?
Macam mana mereka boleh sesat lagi? Dah sesat. Berapa kali sesat? Ha? Apa dia? Macam mana boleh jauh daripada hidayah Allah? Ada dua tafsiran. Pertama, siapa yang, tak kira Yahudi ke siapa, siapa yang nak menyesatkan orang, sebenarnya dia sedang, dia mesti sesat. Macam mana dia boleh sesatkan orang kalau dia berada di jalan yang benar? Betul? Syarat nak sesatkan orang mesti saya ni benar tapi saya nak sesatkan orang. Mana boleh? Bila dia sesatkan orang, makna dia sendiri sesat. Satu. Yang kedua, maksud ayat ni ialah bila dia menyesatkan orang, dia ada masa tak untuk mencari hidayah? Mana pukul 8 hingga pukul 12 dia sesatkan orang, pukul 1 hingga pukul 5 dia cari hidayah. Ada? Tak ada. Bila dia tak ada masa untuk dapat cari hidayah, dia akan dapat tak hidayah? Tak. Makna dengan perbuatan dia menyesatkan orang, sebenarnya dia menutup pintunya untuk mendapatkan hidayah. Boleh? Okey, ayat bahagian pertama ni kita dengar kita rasa risau. Bila dengar bahagian dua ni kita rasa apa? Oh, lega. Rupa-rupa Yahudi semakin sesat. Lega tak? Tak, jangan lega. Ayat ni Allah tuju orang beriman zaman Nabi. Sebab orang beriman, bila dia beriman, tak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Betul? Sebab Allah jaga iman mereka. Tapi kalau orang yang iman dia separuh-separuh, 50-50, selamat tak daripada tipu daya Yahudi? Tak selamat. Nabi kata apa? Ihfazillah. Jaga betul-betul perintah Allah, semua sekali. Allah baru jaga kamu. Tapi kalau kamu pun jaga separuh je perintah Allah, Allah tak akan jaga iman kamu. Boleh? Dan wa ma yash'urun, Allah kata, dan tidak mereka sedar. Apa maksud ni? Apa yang mereka tak sedar? Bahawa mereka tu semakin sesat, semakin jauh daripada hidayat. Mereka tak sedar. Mereka buang masa untuk fikir bagaimana nak menyesat. Berfikir itu pun dah buang masa, mereka tak sedar. Boleh? Ini penyakit yang mana paling bahaya ni? Satu, menyesatkan orang. Yang kedua, dia semakin sesat. Yang ketiga, dia tak sedar dia sesat. Yang mana paling bahaya? Tak sedar. Kan? Ini penyakit. Dia panggil apa ni? Syok sendiri. Syok sendiri ya. Okey. Dia ahli tafsir mengatakan ayat ni walaupun turun kepada orang Yahudi, tapi pengajaran untuk semua. Sebab tu Allah sebut ahli. Kenapa Allah sebut ahli kitab ni? Sebut dia Yahudi kan? Kitab ni kitab siapa ni? Kitab Allah. Kitab Allah mulia tak? Bila dia sebut pula ahli kitab Allah, mulia tak? Sedangkan Allah nak puji ke Allah nak cela? Kalau Allah nak cela, kenapa guna nama title yang baik? Ahli kitab. Bukan ahli maksiat. Kan? Makna satu, pengajaran Allah nak beritahu, kamu ni tak sepatut sesat dan menyesatkan orang. Sebab kamu ada panduan. Bila kamu ada panduan, dah ada apa ni? Ways. Boleh sesat juga. Makna apa tu? Buta? Bukan buta huruf, buta hati. Sangat-sangat tidak patut dengan kamu mengaku beriman dengan kitab Allah, masih boleh sesat. Kalau kamu tak ada kitab macam orang musyrikin kan? Lepas tu sesat dan menyesatkan orang, salah juga, tapi okeylah sikit. Kan? Daripada ada panduan, tapi sesat dan menyesatkan orang. Itu satu. Sangat tidak patut. Yang kedua, Allah nak bagi itu pengajaran kepada kita. Kita ada tak kitab?
Kitab-kitab Al-Quran daripada siapa? Allah. Kitab Yahudi, Taurat daripada siapa? Allah. Kitab Nasrani, Injil daripada siapa? Semua daripada Allah. Tapi bukan semua yang berpegang pada kitab Allah betul selama-lamanya. Boleh faham? Kita mulia tak orang yang menghafal Quran? Kita panggil apa? Al-Hafiz. Betul? Tapi adakah gelaran itu menunjukkan dia mesti betul selama-lama? Dan bahawa dia tak akan sesat selama-lama? Tak mungkin. Bahkan kemungkinan lebih sesat, lebih mudah sesat. Ahli kitab ke yang ahli Al-Quran? Yang mana lebih mudah untuk sesat? Kenapa? Tak biasa yang hafal Quran faham tak Quran? Yahudi mendakwa dia ahli kitab tapi dia faham tak? Nak dapat title ahli kitab mesti faham. Betul? Orang Yahudi memang faham, dia ada ulama dia. Tahap kefahaman dia sampai tahap dia boleh ubah kitab kan? Kalau suruh budak hafal Quran ubah kitab Quran boleh tak? Nak ubah apa faham tak? Dia syarat nak ubah kena faham. Betul? Jadi Allah nak bagi pengajaran bukan semua yang ada Al-Quran, bukan semua yang baca Al-Quran, bukan semua yang hafal Quran, bukan semua yang khatam Al-Quran mesti betul selama-lama. Tak. Buktinya. Boleh? Kadang-kadang kita dengar berita setiap hari kan, menakutkan. Pengetua, bekas pengetua Mahat Tahfiz didakwa di mahkamah sebab terlibat dengan kes cabul lewat pelajar lelaki. Dengar berita? Kat mana? Kat Malaysia lah. Itu ahli kitab Yahudi Nasara. Banyak sangat kita dengar. Hafal Quran, pengetua tahfiz pula. Sangat-sangat menakutkan. Jadi ayat ni sepatutnya kita semakin takut. Bila baca Quran, pastikan kita faham dan ikut. Bila kita hafal Quran, pastikan akhlak kita sama dengan Al-Quran. Bila kita baca Quran, pastikan kita rasa ada hormat kepada Allah. Hormat kepada Al-Quran. Jangan setakat baca, khatam, tak faham. Dan kita biarkan. Itu tidak hormat pada Allah. Okey. Kemudian pengajaran ayat ni juga ialah Allah nak bagi tahu apa ni? Siapa yang menyesatkan orang, balasannya apa? Sesat. Kaedah dia apa dia? Al-jaza'u min jinsil amal. Allah tu maha adil. Allah memberi balasan, jaza balasan berdasarkan apa? Dari jenis perbuatan orang tu. Perbuatan kamu menyesatkan orang, Allah balas dengan menyesatkan kamu lagi. Boleh faham? Jadi pengajaran juga ialah ramai tak orang Islam menyesatkan orang Islam? Ramai tak? Ramai. Jadi balasannya apa dia? Dia semakin sesat. Tapi dia sedar tak dia sesat? Tak. Wa ma yash'urun. Kadang-kadang dia guna ayat Quran, kadang-kadang dia guna hadis, kadang-kadang dia guna ulama untuk apa? Menyesatkan orang Islam. Yang mana ni? Orang Islam yang mana? Yang baca Al-Quran, yang baca hadis, yang mengajar sunnah Nabi. Betul? Dan hujah dia pula menyesatkan bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Dia menyesatkan orang hanya dengan pendapat tok guru dia, pendapat ulama ni. Kalau kita nak sesatkan orang, siapa sebenarnya yang paling berhak menyesatkan orang? Siapa? Allah. Jadi kalau kita tak ada hak nak menyesatkan orang, kalau kita nak sesatkan, kita ambillah dalil daripada Allah, sebab daripada Al-Quran, sebab Allah saja itu hak memberi hidayah dan menyesatkan, itu adalah hak Allah. Kalau kita nak sesatkan orang, bagi dalil. Jangan kata mengikut pandangan saya, puak-puak ni memang sesat. Siapa yang sesat? Dialah. Jadi Allah kata sebenarnya mereka sedang menyesatkan diri mereka. Buang masa fikir bagaimana nak. Kadang-kadang kita dengar, maaflah saya cakap kan, kadang-kadang kita dengar kuliah maghrib kan, berapi-rapi duk menyalahkan orang. Satu ayat Quran tak ada, hadis pun tak ada.
tapi kutuk orang setiap malam. Betul? Sebenarnya dia sedang menyesatkan siapa? Fikir, kaji, baca, mengajar, buang masa, dia tak akan jumpa hidayah. Sebab fokus dia apa dia? Fokus bukan nak cari hidayah untuk diri dia, tapi fokus nak cari ayat-ayat yang menghukum orang. Dan Allah kata mereka ni tak akan sedar. Dia rasa benda yang dia buat adalah benar. Sebab tu saya nak ingatkan diri saya dan semua, jangan mudah menyesatkan orang. Ambil pengajaran daripada ayat ni. Kalau kamu menyesatkan orang tanpa dalil yang betul daripada Quran, Allah kata kamu sedang menyesatkan diri kamu. Dan kamu tak sedar. Okey. Kemudian satu lagi. Surah An-Nahl. Cuba buka. Surah An-Nahl ayat 88. Apa dah? Allazina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima yufsidun. Okey, surah An-Nahl ayat 88. Cuba terjemah. Allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Mereka kufur. Lepas tu wasaddu, mereka menghalang an sabilillah. Menghalang siapa ni? Manusia lah, tapi Allah tak sebut. Benda yang sudah difahami Allah tak sebut, itu bahasa Al-Quran. Takkan menghalang pokok kan? Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Satu, dia kufur. Yang kedua, dia buat kerja apa ni? Menyesatkan orang. Tak nak bagi orang belajar agama, tak nak bagi orang belajar Quran, tak nak bagi orang belajar sunnah. Dengan apa? Dengan kata-kata kan? Puak-puak ni bahaya. Bila orang dengar bahaya, betul lah. Tak boleh dekat orang puak ni. Kalau dekat jadi berjangkit kan? Maka Allah kata apa? Apa balasannya? Zidna, kami tambah. Zidnahum, kami tambah kepada mereka apa dah? Azab fauqal azab. Azab di atas azab. Mana apa? Double. Satu azab pertama apa dah? Dia kafir. Azab yang kedua yang Allah tambah menyesatkan orang, menghalang orang pada jalan Allah. Betul tak? Syarat untuk kita faham nak kenal Allah, syaratnya apa? Nak kenal Allah, faham Al-Quran dah. Semua cerita tentang Allah, sifatnya, hukumnya ada dalam Quran. Tapi ada setengah orang kata apa? Jangan belajar tadabbur Al-Quran. Itu ada termasuk tak? Jangan belajar tadabbur Al-Quran. Masuk. Belajar tajwid je, taranum je. Okey, jadi kami tambah azab. Satu, azab kufur mereka. Yang kedua, azab mereka menghalang orang daripada jalan Allah. Dan bima kanu yafsudun, dengan apa yang mereka rusakkan. Okey. Kemudian Allah kata lagi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Banyak sangat Allah sebut ahli kitab ni. Wahai ahli kitab, lima takfuruna. Lima banyak kita jumpa ni. Kenapa takfurun? Kamu kufur bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Lima ni soalan. Kita dah belajar. Soalan ada dua jenis kan? Pertama, hakiki. Yang kedua, majazi. Ini soalan apa ni? Majazi. Majazi pula banyak tujuan.
ingkari, taubih, takrir, kan? Yang ni majazi apa ni? Ha? Apa dia? Taubih. Allah nak mencela. Kenapa? Kan kadang-kadang kita kata pada anak kita, kenapa kamu buat macam ni? Anak kita pun jawab, mana dia tak faham soalan tu. Soalan tu majazi, bukan hakiki, kan? Kenapa kamu kufur dengan ayat Allah? Apa maksud kufur dengan ayat Allah? Apa ayat Allah ni? Sekarang Allah tuju cakap kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Kenapa kamu kufur dengan ayat Allah? Apa maksud ayat Allah? Ha? Allah nak beritahu, kamu mendakwa kamu beriman dengan kitab kamu, Taurat dan Injil. Sebenarnya dengan kitab kamu pun kamu kufur. Dan Allah tak sebut kitab. Allah sebut apa? Ayat. Lagi menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah dalam kitab tu sangat jelas. Kamu masih boleh kufur. Memang kamu ada masalah. Kita tengok kambing kat depan, kan? Dia kata bukan kambing, itu ayam tu. Kan? Ada masalah tak? Dia mendakwa dia beriman dengan kitab matematik. Tapi dia tak percaya dalam apa yang dalam kitab matematik. Pelik tak? Guru matematik, mengajar matematik. Lepas tu dia kata pada pelajar, saya tak percaya semua ilmu matematik. Besok dia mengajar lagi. Lebih kurang macam itulah. Dia mengatakan dia beriman dengan Quran. Dia pun baca, betulkan tajwid. Tapi bila Allah cakap dalam Quran, tunggulah lepas pencen, kan? Itu jenis macam ni. Jadi dengan kitab Taurat pun mereka kufur, dengan kitab Injil pun mereka kufur, dengan Al-Quran lagi kufur. Walaupun dia mendakwa dia beriman dengan kitab mereka sebenar, dengan kitab mereka dah mereka kufur. Dengan Quran tak payah cakap lah. Sebab kalau dia beriman dengan Taurat, apa sepatut mereka buat dengan Quran? Mereka beriman. Ada tak dalil maklumat tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat yang mereka pada awalnya mereka terima, tapi akhirnya bila mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah daripada bangsa Arab, mereka kufur maklumat dalam kitab yang mereka mendakwa mereka beriman? Ada ayat tu. Cuba buka surah Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan. Musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Halal? Okey, cuba terjemah. Walamma, dan tatkala ja'ahum, telah datang pada mereka kitabun, kitab iaitu Al-Quran, min indillah, dari sisi Allah. Dan sifat kitab itu ialah musaddiqan, membenarkan lima ma'hum, apa yang bersama mereka, iaitu kitab Taurat. Jadi Quran tak pernah ada satu ayat pun bercanggah dengan kitab Taurat yang mereka dakwa mereka beriman. Hanya mengesahkan. Wa kanu, dan adalah mereka ni orang Yahudi, min qablu, sebelum datang kitab ni, apa sikap mereka? Yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Apa makna yastaftihuna?
Memohon kemenangan ke atas orang kafir. Apa maksud dia? Dia di Madinah ni selalu berperang kan, orang Yahudi dengan orang Arab. Orang Arab ni di Madinah ada Yahudi, ada Bani Israel, ada bangsa Arab. Dan mereka sentiasa berperang sebelum datang Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi bila orang Yahudi kalah dengan orang Arab, dia kata apa? Tunggu satu masa, Nabi aku akan datang. Nabi yang mana? Yang disebut dalam kitab Taurat. Mereka yakin betul-betul itu adalah Nabi mereka. Tunggulah Nabi itu datang, aku akan menang pula. Tunggu masa. Tapi Allah kata apa? Falamma ja'ahum. Maka tatkala datang betul-betul pada mereka, ma'arafu. Apa yang mereka kenal tu? Cerita Nabi Muhammad yang mereka yakin itu adalah, bahkan Allah sebut, mereka yakin itu adalah Nabi Muhammad sebagaimana mereka yakin anak-anak lelaki mereka. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang diberi kitab oleh Allah ni, mereka yakin tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka yakin pada anak lelaki. Kenapa anak lelaki? Makna kita kenal betul-betul tak anak lelaki kita? Pernah tak kita, anak lelaki kita masuk, kita tanya, ni siapa ni? Pernah tak? Tak. Pergi mana-mana kita kenal kan? Jadi Allah nak gambarkan Yahudi ni kenal Muhammad yang hanya dicerita dalam kitab mereka saja, sama seperti mereka kenal anak lelaki mereka. Sebiji. Umurnya berapa, rupanya, sifatnya, rambutnya, semua dia kenal. Dan sampai tahap mereka bersumpah dengan orang kafir. Tunggulah satu masa bila datang Nabi itu, kami akan menang dan mengalahkan kamu. Tapi Allah kata, manakala datang betul-betul pada mereka, apa yang mereka betul-betul kenal, apa jadi? Kufur. Mereka kafir. Maka Allah kata, fala'natullahi alal kafirin. Pengajaran untuk kita apa dia? Ada tak orang mengaku dia beriman dengan Quran? Beriman dengan Quran itu adalah rukun iman kan? Dia pun baca, dia khatam. Tiba-tiba kita bila dia tak fahamlah sebelum ni. Bila kita tadabbur, dia faham. Dan yang dia faham, yang Quran cakap tu bercanggah dengan amalan dia. Apa sikap dia? Adakah semua dia terima? Yang Quran cakap bercanggah dengan amalan yang dilakukan berpuluh-puluh tahun. Senang tak dia nak terima dan berubah? Ada tak lebih kurang sama dengan sikap ni? Mulut cakap beriman. Tapi bila betul-betul faham apa yang Tuhan cakap, tunggulah masa. Bukan senang nak berubah. Saya dah 30 tahun macam ni. Kalau betul beriman, apa patut buat? Sebagaimana turun ayat pasal haram arak kan? Apa sahabat buat? Walaupun ada kat tangan kan? Boleh tak sahabat kata, tak apalah ini last last ni. Tak, mereka tuang semua. Itu makna beriman. Dan bila turun ayat hijab, apa sikap isteri-isteri sahabat? Ataupun dia tunggu pasal malam buka hujung minggu nak beli tudung? Tak. Itu makna iman. Okey, jadi Allah kata, wahai ahli kitab, kenapa kamu boleh kufur dengan ayat Allah dalam kitab yang kamu sendiri mengaku beriman? Kenapa? Macam mana boleh berlaku ni? Wa antum tashhadun. Dan sedangkan kamu menyaksikan. Apa maksud menyaksikan? Apa maksud ni? Menyaksikan. Allah tak kata kamu ta'lamun, kamu mengetahui. Beza tak tahu dengan menyaksikan? Apa beza? Oh, nampak lebih yakin. Dia panggil apa? Ilmu apa tu? Ainul yaqin. Kalau setakat tahu dia panggil apa? Ilmu yaqin. Lagi tinggi? Oh, hafal lah. Masya Allah. Ni kesan tadabbur kau. Jadi Allah kata, macam mana kamu boleh kufur dengan ayat-ayat Allah sedangkan kamu sendiri menyaksikan? Macam apa ni? Siapa tadi? Huyai bin Akhtab kan? Cerita Nabi Muhammad, sifat dia warna ada.
dalam kitabnya. Dan dia pergi sendiri tengok, pergi cek sendiri Nabi Muhammad daripada pagi sampai petang. Betul-betul. Dia ada bersumpah memang betul dia Muhammad. Tapi masih kufur tak? Ini perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Okey. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Menakutkan. Allah sengaja sebut ahli kitab. Menakutkan. Ada satu hadis yang saya selalu bacakan. Orang yang berpegang pada Quran dua jenis. Bukan satu jenis. Satu yang Allah Nabi bersabda. Nabi kata orang yang menjadikan Quran di hadapannya. Mana apa saja Quran cakap dia follow. Orang macam ni di akhirat Quran akan pandu dia sampai ke syurga. Daripada kat dunia masuk dalam kubur di padang mahsyar, Quran sentiasa pandu dan jaga dia sampai betul-betul sampai ke pintu syurga. Satu lagi, Quran orang yang menjadikan Quran di belakang dia. Dia baca, dia hafal tapi dia tak ikut. Seolah Quran tu di belakang dia, kan? Kat dinding, kan? Maka orang macam ni Nabi kata apa? Quran akan heret dia sampai masuk ke dalam neraka. Quran akan heret dia. Bukan iblis, Quran. Sebab apa? Sebab dia permainkan Al-Quran. Baca tapi tak ikut. Jadi Allah kata, wahai ahli kitab, lima talbisu. Kenapa? Talbisu apa dia? Mencampur adukkan. Kita pernah dengar tak libas? Libas kan? Apa mana? Ada tak dalam Quran? Apa dia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, bukan? Libasut taqwa kan? Jadi libas tu pakaian kan? Tapi dalam talbisu daripada berkata libas. Tapi di sini kita tidak terjemah pakaian. Terjemah apa? Kenapa? Kamu campur adukkan al-haq, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Jadi apa kaitan campur aduk dengan pakaian? Talbisu dia asal daripada kata libas. Ini libas bahasa Arab, bukan libas Melayu. Libas Melayu makna lain kan? Aku libaskan. Kaitannya ialah pakaian ni, kadang-kadang kita pakai baju ni, kita ada aib kat badan kan? Dengan kita pakai baju menutup aib. Jadi pakai baju tu nampak cantik, tapi kat dalam tu aib kan? Bercampur aduk tak antara cantik dengan yang tak cantik? Itu maksud mencampur adukkan antara hak yang cantik dengan batil yang tak cantik. Kenapa kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Wa taktumunal haq, dan kamu sembunyikan al-haq, kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Kamu tahu apa ni? Kamu tahu kebenaran, kamu yakin, tapi kamu masih campur adukkan. Jadi ada dua. Satu, campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, sembunyi. Macam mana tu? Macam mana? Dia nampak macam bercanggah tak? Dia campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Tapi dalam ayat seterusnya, sembunyikan kebenaran. Macam mana? Sembunyi, dia ada campur dah. Boleh faham? Maksudnya ialah kebenaran, dia ambil kebenaran, kemudian dia campur-campur sehingga tak nampak benda tu. Dia ambil kebatilan. Lepas tu dia ambil kebenaran, dia campur-campur
sehingga tak nampak benda tu batil. Jadi kebenaran tersembunyi tak? Dengan sebab apa? Dicampur adukkan, kan? Contoh, cuba buka ayat surah Saf. Ayat berapa ni? Ayat berapa? Surah Saf. Wa iz qala Isa ibnu Maryam anni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima. Ayat 6. Wa iz qala Isa ibnu Maryam, apa dia? Ya Bani Israel. Ani rasul ini ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Kan? Okey. Cuba terjemah. Wa iz qala Isa. Dan ingatlah ketika mana Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, ini Rasulullah, aku ni adalah Rasulullah. Aku bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Rasulullah kepada kamu. Dan salah satu tugas aku ialah musaddiqan, membenarkan lima baina yadai minat Taurah, membenarkan apa yang ada pada kamu daripada kitab. Nabi Isa bawa kitab apa? Injil. Jadi Injil dengan Taurat bercanggah tak? Bukan setakat tak bercanggah, tapi mengesahkan. Injil mengesahkan apa yang. Jadi kalau tak bercanggah, sepatut orang yang beriman dengan Taurat sepatut beriman tak dengan kitab Injil? Tapi yang berlaku apa dia? Orang Yahudi yang beriman dengan Taurat bergaduh tak dengan orang Nasrani yang beriman dengan kitab Injil? Bergaduh tak? Macam mana boleh bergaduh? Kitab daripada Tuhan yang sama dan tidak ada pencanggahan. Macam mana boleh bergaduh? Sebenarnya mereka tak beriman dengan dua-dua kitab tu. Kan? Okey, kemudian wa mubasyiran, dan aku ni membawa berita gembira. Dengan apa? Dengan rasul, seorang rasul yati, ia akan datang selepas aku. Namanya apa? Ahmad. Okey. Ayat ni benar tak? Benar. Orang Yahudi dia ambil ayat ni. Bani Israel ambil ayat ni. Ini kebenaran. Kemudian dia kata apa? Rasul yang datang sekarang, Muhammad tu, bukan rasul yang dimaksudkan dalam kitab kami. Sebab dalam kitab kami dan disebut lagi dalam Al-Quran, nama dia Ahmad. Yang rasul sekarang nama dia Muhammad. Ada tak? Ada tak ayat Al-Quran Allah sebut nama Muhammad? Muhammadur Rasul. Ada kan? Jadi Nabi yang ada sekarang Muhammad. Yang kami tunggu, yang dicerita dalam kitab kami, nama dia Ahmad. Boleh faham? Dia campur tak hak dengan batil? Haknya apa? Ayat ni lah. Kan cerita Ahmad. Batilnya apa? Dia tolak kebenaran Nabi Muhammad. Boleh? Kenapa Allah buat nama Ahmad? Kan menjadi hujah kepada orang yang nak menolak Nabi Muhammad. Kan kenapa tak letak nama Ismu Muhammad? Senang cerita kan? Tak payah menjawab je. Kenapa? Macam mana kita nak jawab? Ahmad tu adalah Muhammad. Ahmad dan Muhammad adalah orang yang sama. Macam mana nak jawab? Katalah ada orang Yahudi tanya,
Apa bukti Ahmad adalah Muhammad, Muhammad adalah Ahmad? Ha? Susah? Tak apa, bagi hujah dulu. Ini macam tak ada hujah. Boleh faham soalan? Memang ada hadis Nabi kata ana Ahmad wa Muhammad wal Mahi, kan, wal Aqib. Itu hadis sahih. Nabi sebut nama aku Ahmad, juga adalah Muhammad, al Mahi, al Aqib. Hadis sahih. Tapi katalah dia tolak hadis, kan? Kita guna juga ayat ni. Ayat ni kata apa? Nabi Isa, Nabi kamu yang kamu mengaku dia adalah Nabi kamu, mengatakan apa? Aku bawa berita gembira dengan seorang Rasul yang akan datang selepas aku. Cuba tanya Yahudi dan Nasara. Ada tak selain Nabi Muhammad, Nabi yang lain? Ada tak? Ha? Ayat selepas aku ni Muhammad lah. Sebab tak ada Rasul lain dah. Kamu nak tunggu sampai bila ni? Sampai kiamat. Ha? Selepas aku tu tak ada orang lain. Kecuali itu je. Satu-satunya Rasul. Boleh? Satu lagi ayat dia campurkan hak dengan batil. Surah Al-Baqarah. Apa dia? Innal ladzina amanu. Saya tak ingat ayat nombor berapa. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Wal ladzina hadu. Kemudian was-sabiina. Ada? Ayat surah Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina aw an-nasara. Kemudian was-sabiina. Apa tu? Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Okey, cuba terjemah. Innal lazina, sesungguhnya orang yang amanu, mereka beriman, wal lazina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, was sabiin. Sabiin ada kata umat Nabi Nuh, ada mengatakan sabiin yang murtad daripada golongan Yahudi. Yahudi pun ada murtad juga jadi sabiin. Kemudian Allah kata apa? Man amana, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala, kan, di sisi Tuhan mereka. Apa kata orang Yahudi? Ni dia campur adukkan hak dengan batil. Haknya ayat Quran ni, batilnya dia pusing. Macam mana? Dia kata tengok, Allah kata orang beriman, satu. Yang kedua, orang Yahudi. Yang ketiga, Nasara. Yang keempat, sabiin. Lepas tu Allah kata apa? Bagi mereka semua dapat pahala. Jadi kami ni Allah dah letak setara dengan orang beriman. Kami tetap dapat pahala. Boleh faham? Betul ke salah? Macam mana salah? Allah kata kalau orang beriman, orang Yahudi dan Nasara dan sabiin, mereka ni semua satu beriman dengan Allah. Yang kedua beriman dengan hari akhirat. Makna bila beriman dengan Allah, tak adalah Yahudi. Kemudian dia beramal salah, maka bagi mereka pahala. Syaratnya di sini. Faham? Tapi dia pusing. Itu makna talbisunal haq bil batil. Boleh faham? Okey, ini cerita Yahudi. Cerita Melayu ada tak? Cerita Melayu yang campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Boleh bagi contoh? Masing-masing fikir. Apa dia?
Spesifikkan contoh. Kebenaran, lepas tu campur aduk dengan kebatilan. Baca Yasin. Tapi tak jelas, tak ada ayat Quran. Okey, contoh ada tak orang guna ayat ni? La ikraha fid din. Kan? Ini ayat Quran al-haq. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul? Tapi dia campur adukkan dengan kebatilan, dengan tafsiran otak-otak dia. Dia kata apa? Tak boleh nak paksa anak pakai tudung. Tak boleh nak paksa anak solat. Dalilnya ayat ni. Dalilnya kebenaran. Tapi huraiannya batil. Sebenarnya ayat ni ialah tak boleh paksa non-Muslim masuk Islam. Kan? Tapi bila dah masuk Islam, kalau kita sebagai bapa ke ataupun sebagai pemimpin ke, boleh tak kita paksa? Boleh. Satu lagi. Saya yang bertanya, saya bagi contoh. Boleh tak bagi contoh? Contoh, ada? Tak apalah, jemaahkan masa, saya bagi je lah. Contoh, Laisa kamislihi syai'un. Wa huwa as-sami'u al-basir. Kan? Ayat Quran kan? Ini hak. Dia kata Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Betul? Dicampur adukkan dengan kebatilan. Dia kata apa? Istawa alal arsh. Allah kata Allah bersemayam di atas arash. Dia kata Allah tak sama dengan makhluk. Dia pun tukar makna. Istaulah, betul? Campur aduk tak? Dia guna ayat Quran, ini betul. Allah tak sama dengan makhluk. Tapi kat sini dia ubah. Boleh faham? Nak membuktikan ayat ni betul, tanpa dia sedar, dia mengubah ayat-ayat lain. Betul kan? Sama tak? Sama tak? Saya tak kata sama. Pelajar yang kata sama. Okey. Oh, masa dah habis Ayat 72 ni pun sepatut memang besok ni. Sebab biasa 2-3 ayat je. Malah ni dia terlebih tulis Oh, pendek-pendek. Ini saya dapat contoh, saya dapat message yang jenis mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dia kata daripada Murabbi Ummah. Saya tak sebut nama lah. Amalan agar kita selamat daripada fitnah akhir zaman dan agar Allah tunjukkan kebenaran kepada kita. Selain mengamalkan 10 ayat awal dan surah akhir, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi setiap hari, dan baca full surah Al-Kahfi hari Jumaat. Kita juga boleh membaca doa dilindungi daripada fitnah Dajjal setiap kali lepas solat. Sebelum bagi salam, iaitu selepas membaca tahiyat akhir. Betul? Betul. Sebelum tidur baca 2 ayat akhir surah At-Taubah sebanyak 11 kali. Betul? Dua ayat akhir surah At-Taubah sebanyak 11 kali. Betul? 3 kul. Betul. Zikir Fatimah. Zikir Fatimah betul. Subhanallah 33.
Itu dah panggil zikir Fatimah. Bukan zikir Ali. Istiqamah salat tahajud dan salat subuh berjemaah dalam diri untuk dipilih menjadi pengikut Imam Mahdi. Betul? Selepas subuh, baca Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' sebanyak 41 kali. Surah Al-Qadru 11 kali. Surah Al-Fil 11 kali. Surah Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahillazi untuk keselamatan dunia akhirat. Surah Al-Qadru sebagai kubu menangkis musuh. Surah Al-Fil sebagai menangkis peluru. Kalau musuh pakai pedang, lain pula ayat tu. Selain itu bentengi diri kita dengan memperbanyakkan selawat. Kalau boleh paling kurang 1000 kali setiap hari. Betul? Ada dalil? Hari Jumaat kalau boleh 7000 kali sehari. 7000 kali sehari. Musuh-musuh Islam tidak suka dengan selawat. Pernah tak kita selawat banyak kali, musuh pun tutup telinga? Tengok. Ini contohlah. Nama dia title daripada Murabbi Ummah. Mula-mula betul. Lepas tu, apa tak? Talbisul Iblis. Jadi sebenarnya Allah cerita ni bukan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi tak baca ayat ni. Betul tak? Tak baca. Yang baca siapa? Yalah, antaranya orang Melayu lah. Jadi maknanya pengajaran untuk siapa? Orang beriman yang baca ayat ni. Jangan jadi macam orang Yahudi. Ambil kebenaran, lepas tu campur aduk kebenaran sampai orang tak tahu yang mana benar, yang mana hak. Kan? Akhirnya semua orang beramal. Bawah sekali dia tulis wirid akhir zaman. Mana ada juga wirid awal zaman. Okey, itulah cukup. Buku 72 doa dan zikir harian dah habis. Jadi kita nak pastikan semua pelajar dah hafal, dah amal, baru kita sambung. Jangan tanya saya bila nak sambung, tapi tanyalah diri anda, bila aku nak amalkan. Nak ulang? Kalau ulang lagi dia tak amal. Kenapa tak amal? Tengah ulang. Saya ada buku pilihan 62 amalan pembuka pintu syurga. Amalan ni kalau kita buat memudahkan kita untuk masuk syurga. Tapi insya-Allah satu masa saya akan baca. Sebelum tu kita harap pelajar-pelajar yang dah baca, dah faham buku ni, amallah. Bukan untuk saya. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. Cuba tengok. Surah Ar-Rum. Jumpa. Ayat 44. Ayat 44. Muka surat 409. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara. Siapa yang kufur, fa'alihi kufruh. Baginya kekufuran tersebut. Maksud apa ni Allah nak beritahu? Kalau kamu kufur, tak ada siapa yang rugi melainkan kamu. Jadi fikir-fikirlah, nak kufur, nak lawan Tuhan, fikir-fikirlah. Yang akan rugi, yang akan celaka kamu sendiri. Walaupun kamu nampak, kamu rasa kamu sedang mengkufurkan orang, menyesatkan orang. Tak, Allah kata kamu sedang mengkufur dan menyesatkan diri kamu, macam ayat tadi. Kemudian sebaliknya, wa man 'amila salihan, siapa yang beramal soleh, maka untuk siapa? Fali anfusihim yamhadun. Apa makna yamhadun? Dia terjemah apa tu?
Subhanallah, tengok perkataan Allah guna tu. Satu, Allah kata apa? Siapa yang beramal soleh, dia baca zikir ni, dia hafal, kan? Allah kata untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kamu yakin dengan janji Allah, kamu akan ada kesungguhan untuk menghafal dan beramal. Sebab apa? Aku sedang buat untuk aku. Dan perkataan yamhadun apa makna? Apa yang kamu beramal, satu untuk kamu. Yang kedua, amal solat itu sebagai persiapan untuk kamu meningkatkan kedudukan kamu di syurga. Semakin banyak beramal, semakin tinggi kedudukan di syurga. Sebenarnya itu yang kita buat untuk kat dunia, betul tak? Kita bekerja kat dunia, bukankah untuk meningkatkan taraf kehidupan kita kat dunia, betul tak? Kalau kehidupan kita sama je, kerja 10 tahun, kita pun tak nak kerja. Betul? Semakin gaji naik, semakin pangkat naik, semakin rumah besar, semakin kereta mewah. Itulah matlamat kita hidup kat dunia. Maka Allah nak begitu. Begitulah juga matlamat hidup orang yang beriman, yang beramal soleh. Sebenarnya, setiap amalan dia sedang dia membaiki kedudukannya di syurga. Daripada tingkat 10 ke tingkat 20, tingkat 200 ke tingkat 1000. Dengan amalan soleh. Walaupun hanya zikir yang simple je. Kan? Yang zikir yang antara zikir yang terakhir, satu zikir dapat satu pokok kurma di syurga. Betul? Zikir apa dah? Subhanallahil azim wa bihamdi. Simple aja. Tapi kadang-kadang kita terlupa, kan? Pokok bunga depan rumah kita ada 20 pokok. Tak naik-naik pun tak jadi 21, tapi habis masa kat situ 1 jam. Betul? Siram. Tak bertambah pun. Sambil-sambil siram pokok tu, Subhanallahil azim wa bihamdi. Jiran kita tanya, buat apa tu? Sedang tanam pokok dan siram pokok. Jiran kita, biar betul, nampak siram saja. Tak, saya siram ni yang nampak. Saya tanam, saya sedang berzikir. Sambil siram, saya berzikir. Subhanallahil azim wa bi. Itu saya sedang menanam pokok di. Kita bagi ilmu pada jiran kita. Jiran kita amal, kita dapat tak pahala? Dia beramal, dia baca zikir itu, dapat 10 pokok. Kita dapat tak 10 pokok yang dia dapat? Cidiklah sikit matematik, kan? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung besok. Ada kelas pagi besok. Tadabbur surah Al-An'am pukul 10 pagi. Dan juga kelas malam macam biasa. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل